Majlis Pemulihan Negara MPN pada Selasa mengesyorkan Malaysia kembali menjadi negara pertanian bagi mengatasi masalah bekalan makanan, dan pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sekiranya cadangan itu dapat dilaksana, Malaysia kurang bergantung kepada negara lain. Ini kerana ketika berlakunya masalah rantaian makanan di peringkat global, Malaysia berhadapan dengan masalah makanan ternakan yang meningkat berlipat kali ganda. Menurutnya lagi, antara solusi yang dibincangkan ialah mampukah negara ini keluarkan bahan makanan ternakan sendiri dan tidak bergantung 100% dari luar negara. Dan untuk itu, MPN berpendapat wajar agar kerajaan meneliti dasar import bahan ternakan dan negara ini berusaha supaya sebahagiannya dapat ditampung dan tidak bergantung pada negara luar semata-mata. Dan bagi membincangkan lebih lanjut mengenai isu ini, kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Kita bercakap mengenai segenap rantaian bekalan yang cukup besar memberi impak kepada semua sektor khususnya, Doktor. Jadi, masihkah ada ruang sebenarnya untuk ekonomi Malaysia cemerlang dalam bidang pertanian, dan bagaimana potensi sebenar Malaysia dalam sektor ini dapat diterokai sebaiknya agar negara boleh bersedia sekiranya mungkin kita akan berhadapan dengan krisis masalah rantaian makanan di peringkat global sekali lagi di masa akan datang kelak, Doktor? Bagi saya potensi itu memang ada, kerana satu, kita melihat dari segi tanah dan sebagainya, iklim yang kita ada, kemudian ialah ekosistem yang kita ada, dasar-dasar yang ada dan sebagainya. Saya rasa peluang bagi negara Malaysia untuk menjadi, orang kata tu, revisit balik semula lah berkenaan dengan sektor pertanian ni sememangnya ada. Dan natijah ataupun orang kata tu reasons atau sebab kenapa kita nak fokuskan kepada sektor pertanian kembali semula, data pun jelas menunjukkan terdapat keperluan untuk kita melihat semula data sektor pertanian dengan lebih tuntas lagi. Kerana kalau kita lihat saban tahun negara mencatatkan angka defisit dia dalam sektor agro makanan. Tahun lepas kita mencatatkan dalam sekitar 23 bilion. Kalau tahun 1990 defisit tersebut adalah sekitar 1 bilion. Jadi maksudnya saban tahun defisit tersebut semakin melebar. Dan sudah tentu kalau tiada apa-apa tindakan yang konkret yang dilakukan, sudah pasti situasi itu akan lebih meruncing. Dan dalam konteks masa kita pun sedia maklum dengan mata wang yang merosot dan sebagainya, dan terdapat juga dasar-dasar di luar negara yang lebih cenderung bersifat proteksionis, terutamanya bagi negara yang mengekspor makanan. Jadi saya rasa itu juga boleh menimbulkan suatu bentuk risiko yang boleh kata tu mengganggu gugatlah situasi jaminan ataupun food security di negara kita. Jadi dari segi potensi memang ada dan keperluan tu sudah ada. Jadi saya rasa sudah tiba masanya untuk kita melihat semula sektor agro makanan atau pertanian ni dengan lebih serius lagi. Doktor, kita bercakap tadi mengenai potensi dan doktor kata potensi itu memang ada. Jadi, apa sebenarnya pelan yang boleh diusulkan kepada kerajaan atau oleh kerajaan agar krisis masalah rantaian makanan di peringkat global tidak akan menyebabkan keruncingan di Malaysia untuk tempoh jangka pendek dan juga untuk tempoh jangka panjang, Doktor? Okey, saya rasa permasalahan ni kita perlu lihat satu persatu lah. Satu, kalau kita lihat data berkenaan tahap sara diri. Ada banyak jenis-jenis makanan ataupun barangan ataupun produk yang berkaitan dengan pertanian mempunyai tahap sara diri yang rendah. Contoh kita lihat kambing mempunyai tahap sara diri sekitar 9.6% pada tahun 2020. Maksudnya selebihnya kita kena import. Daging lembu pun begitu juga, lebih kurang 22.2%. Selebihnya kita kena import. Jadi maksudnya apa? Maksudnya satu, dari segi penawaran ataupun bekalan tu perlu ditingkatkan melalui pengeluaran. Jadi untuk kita tingkatkan pengeluaran tu sudah pasti kita akan perlu melihat kapasiti yang kita ada. Apakah bentuk kapasiti yang memungkinkan kita untuk meningkatkan produktiviti? Apakah teknologi yang akan digunakan? Bagaimana pula dengan buruh ataupun bagaimana pula dengan pengetahuan ataupun knowledge ataupun penyelidikan yang dilakukan terhadap berkenaan dengan sektor pertanian ini. Kemudian kita melihat dari segi sudut rantaian perniagaan itu sendiri dalam sektor agro makanan. Baik maksudnya daripada farm gate, daripada awal tu sampailah ke pengguna akhir. Apakah yang berlaku di tengah-tengah dan sebagainya, dan banyak diperkatakan tentang peranan orang tengah yang banyak mengambil untung dan sebagainya. Jadi maksudnya ekosistem perniagaan itu juga perlu dilihat supaya para petani ataupun para mereka yang berminat untuk bercebur di dalam sektor pertanian ini akan dapat satu insentif yang tinggi, kerana
boleh dikatakan sektor pertanian adalah satu sektor perniagaan yang menguntungkan. Jadi bagaimana kita perlu melihat isu ini adalah perlu lebih teliti dan satu persatu, bukan saja melihat saja dari segi pengeluaran produk pertanian, malah kita perlu melihat apakah dari segi kemahiran, skill set diperlukan dan bagaimana pula dari segi supply chain along the orang kata tu dalam bisnes tu boleh berlaku supaya semua pihak orang kata tu dapat manfaat yang sepenuhnya. Baik. Uh, Doktor bercakap tadi juga, saya rasa ada juga menyentuh mengenai bagaimana untuk lebih kurang menyentuh bagaimana penyertaan masyarakat terhadap bidang pertanian atas usaha-usaha yang mungkin akan diusulkan oleh pihak kerajaan satu hari nanti untuk mendepani situasi-situasi ini. Jadi doktor, kita tahu juga krisis masalah rantaian bekalan berlaku disebabkan banyak faktor ketika ini, dengan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dan isu pemanasan global. Jadi apa-apa sebenarnya strategi yang wajar dilakukan pihak berkepentingan khususnya pihak kerajaan agar usaha dan inisiatif untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pertanian yang berjaya ini boleh dijayakan sebaiknya, dan apa antara modul yang perlu disediakan bagi membolehkan orang awam faham akan situasi ini, memahami situasi ini dan boleh terlibat secara langsung dalam membantu kerajaan dalam usaha kita nak mendepani masalah bekalan rantaian di peringkat global ini, doktor? Okey, bagi saya kan antara keutamaan yang perlu diberi penekanan adalah bagaimana kita nak menggalakkan rakyat Malaysia untuk turut serta dalam sektor pertanian dengan lebih orang kata tu komprehensif lah, bukan secara piecemeal. Apa yang saya dapat lihat sebenarnya kerajaan banyak menyediakan insentif-insentif yang boleh orang kata tu digunakan oleh mereka yang berminat untuk turut serta dalam bidang pertanian ini. Namun mungkin faktor maklumat tu tak sampai dan sebagainya. Jadi mungkin dari segi aspek komunikasi tu perlu dilihat semula. Bagaimana kita nak orang kata tu sampaikan maklumat bahawa terdapat banyak bantuan kerajaan dan sektor pertanian ini sebenarnya boleh menjanjikan orang kata tu pulangan yang baik. Bagi saya semudah saja, kalau kita lihat angka import agro makanan tahun lalu adalah ada pada paras 63 bilion. Kalau kita dapat selesaikan 10% daripada masalah import itu, katakanlah 10% saja, maksudnya kita melihat hasil sekitar 6 bilion, lebih 6 bilion maksudnya. Jadi maksudnya kalau katakanlah kita dapat gemblengkan tenaga untuk kata tu menyelesaikan ataupun dapat mengganti import tadi itu sebanyak 6 bilion, sudah pasti ia akan menghasilkan suatu hasil perniagaan atau keuntungan yang tinggi. Tapi mungkin ramai yang tidak mengetahui apakah potensi yang ada, apakah teknik-teknik yang terkini dari segi orang kata tu penanaman sayur-sayuran ke tanaman yang lebih orang kata tu lebih canggih dan sebagainya, mungkin banyak menggunakan Internet of Things dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini mungkin boleh menarik minat bagi apa tu golongan muda lah, golongan belia, terutama para pelajar dan sebagainya. Jadi bagi saya lebih pada mungkin dari sudut koordinasi antara agensi kerajaan, kemudian bagaimana kita dapat satu naratif yang menarik supaya lebih ramai lagi belia akan turut serta dalam sektor pertanian ini.